إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Saudara sidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawasanya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Hadirin sidang ahli jemaah yang mulia, khutbah di minggu ini insya-Allah kita akan renungkan satu surah yang pendek yang barangkali saya rasa yang semua kita ni biasa baca belaka surah ni. Ambil daripada adik tadika kita, saya sekarang lah ni surah ni diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi duduk di Mekah. Dan dia merupakan surah yang ke-6, surah yang ke-6 yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tertib turun awal ke dia itu tidak ada hadis sahih, tapi mengikut qadiyah yang mana kita telah maklum bahawasanya surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Alaq ketika Nabi berada di Gua Hira. Turun Jibril alaihi salam bawa wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surah Al-Iqra, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Manakala lepas daripada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun kelik ke rumah dalam keadaan demam sejuk, panas, ketar diri dia, maka dia royak kepada isteri dia iaitu Siti Khadijah, zammiluni zammiluni zammiluni, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Dengan sebab ketarnya dia, sejuknya dia, tak biasa tengoknya Jibril alaihi salam. Walaupun hari itu Jibril mari cari Nabi dengan rupa manusia, tapi rang yang dok pelukkan Nabi 3 kali peluk itu adalah rang malaikat yang mana Nabi kata, aku pernah tengok Jibril buka sayap dia, terlindungnya dunia ini. Langit tak nampak langit bila Jibril buka sayap dia. Dan rakyat kata besarnya Jibril alaihi salam. Manakala Nabi duduk tidur, duduk demam di rumah 3 hari 3 malam, 3-4 malam duduk di rumah, maka turun pula surah yang kedua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah suratul Muddassir. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir.
Wahai orang yang duduk selimut. Surah ni panggil kepada Nabi yang duduk selimut, wahai orang yang duduk selimut, kum, bangunkanlah olehmu. Habis masa dah mu nak tidur, tak ada masa dah untuk nak berehat. Kum fa'anzir, bangun, maka hijrahkanlah, sebarkanlah dakwah yang diperintahkan, yang diturunkan kepada kamu. Manakala lepas tu turun pula surah yang ketiga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah suratul Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Setelah mana diperintahkan kepada Nabi hijrah dakwah, maka tak lain tak bukan kita tak boleh nak bekerja kecuali kena ada tenaga, kena ada bateri, kena ada energi, kena ada palangan. Maka di manakah Nabi dapatnya palangan ni? Ialah qumil laila illa qalila. Semaya qiyamul lail di tengah malam, manusia semua duduk tidur, tapi orang yang nak pegangkan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tak akan tidur, dengan sebab ia tahu ini adalah tempat cah bateri dia untuk nak boleh dia kerja pula di siang hari. Maka diwajibkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk qiyamul lail. Dan juga surah yang keempat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah suratul Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Surah yang nak mentakkidkan kepada Nabi, nak royak kata Allah itulah Allah yang sebenar, Tuhan yang sebenar, untuk nak beri kamang cai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerja dakwah. Dan surah yang kelima ialah suratul Fatihah, kama dia surah yang keenam yang akan kita renungkan pada di tengah hari Jumaat ini ialah suratul Al-Masad, iaitu surah Tabbat yada abi lahabin wa tab. Surah ni ada 5 ayat. Surah yang pendek dan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal ketika Nabi duduk di Mekah. Dikecek kirakan 2 orang sekambing, iaitu Abu Lahab dengan isteri dia. Dimulakan dengan surah ni, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sumpahkan Allah Subhanahu wa taala, laknatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab. Peristiwa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diperintahkan untuk nak dakwahkan jahri secara terus-terang, maka Nabi kumpulkan orang Mekah di Bukit Safa. Nabi royak kepada ahli-ahli Mekah kata, "Mu percaya ke tak kalau aku nak royak kata di belakang bukit itu ada tentera nak mari serangmu?" Maka seluruh ahli Mekah ketika itu rakyat kata, "Aku percaya ya Muhammad. Mu ni seorang yang tak biasa bohong. Tak ada rekod, tak ada dibantukan kata mu ni bohong walaupun sekali." Dan juga mu digelarkan sebagai Al-Amin, orang yang ada amanah. Aku percaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata, "Ketahuilah, berhala-berhala, patung-patung yang muduk semua tu tidak memberi mudarat dan juga tidak memberi manfaatkan kepada kamu." Ketika itulah Abu Lahab duduk sekali situ. Abu Lahab kata, "Tabballaka ya Muhammad sa'ilil yaum. Alihadha jama'tana?" Celakakanlah wahai Muhammad hari ini. Dengan sebab ni kau muduk kupu aku hari ini? Muduk kerah aku mari duduk di bukit ni dengan sebab nak rayak taran ni ya Muhammad. Tabballaka ya Muhammad sa'ilil yaum. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkanlah surah ni untuk nak balaskan Abu Lahab tadi. Sebenarnya Abu Lahab ni pak saudara Nabi, orang yang paling sayangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dua beradik dengan ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib. Hari Nabi beranak ni, dia merdekakan seorang hamba, iaitu Suwaibah.
Tapi bila dia tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan dakwah Islam, maka dia nak marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, hari mu beranak Muhammad, aku sanjung mu tinggi. Tapi hari ni mu besar sikit, mu panah kecek sikit, mu langgarkan adat besar orang Mekah. Semenjak daripada tu, dia becikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati dia. Maka bila dia katakan kepada Nabi, celakakanlah Muhammad, Tuhan turunkanlah surah ni dengan katanya, tabbat yada abi lahab wa tab. Celakakanlah wahai Abu Lahab. Dua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kekayaan kamu, benda-benda yang muduk cari itu tidak memberi manfaatkan kepada kamu. Nak rayak kepada kita bahawasanya, walaulah Abu Lahab itu seorang yang daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pak saudara Nabi sendiri, bukan orang jauh sangat dak. Tapi kita tak boleh nak mikir kata kalaulah walaupun orang yang dekat Nabi semua akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Dengan sebab Abu Talib, seorang lagi pak saudara Nabi, juga orang yang tidak berimankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun juga ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak memberikan hidayah kepada sesiapa yang kamu kasih. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendak. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dia kedua-dua orang ni, Abu Lahab dan juga isteri dia, akan duduk dalam neraka, dibakarkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Isteri dia juga seorang yang dirakakan kepada Allah. Ketika diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perangkan Badar, perang yang pertama iaitu perang Badar, maka dia bantukan, Abu Lahab dengan isteri dia bantukan tentera musyrikin untuk nak pergi perangkan dengan tentera Islam. Dia tak pergi sendiri, Abu Lahab tak pergi sendiri, tapi dia bantukan. Dia beri duit, dia beri makanan, bantukan, dan juga dia dengarkan. Nanti nak tunggu dengar berita gembira daripada tentera musyrikin. Tapi bila dia tahu kata tentera musyrikin kalah dan juga matinya ramai daripada kalangan orang musyrikin, kejutnya dia, maka matinya dia dengan tidak puas hati. Isteri Abu Lahab ni nak marah kepada Nabi sehingga di tangan dia ni ada batu. Anak batu duk tangan sama untuk nak pekankan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabit daripada hadis yang sahih, satu hari ni isteri Abu Lahab iaitu Urwa yang digelarkan dengan Ummul Jamil, dia pergi kepada Kaabah dan jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, mana Muhammad? Aku nak pekankan batu atas muka dia. Yang aku jumpa Muhammad, aku nak pekankan batu atas muka Muhammad. Abu Bakar pelik dengan sebab Nabi Muhammad duduk setepi dia. Duduk sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Urwa itu pergi, maka Abu Bakar paling tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata, dengan sebab apakah dia tak nampakkan kamu, ya Rasulullah? Maka Nabi kata, Allah telah menghijabkan mata dia, gilah gimana dia tak akan nampak aku. Allahu Akbar. Tah dunia ni Tuhan buat dia mata buta, tak nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azal dia untuk nak pekan Nabi tu tak berjaya, dengan sebab gimana dia tak akan nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isteri Abu Lahab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah ni, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Nah, isteri Abu Lahab
yang duk pikurkan kayu api. Di atas dunia dulu ni, dia ni seorang yang kedekut. Orang kaya tapi kedekut. Tak upah orang. Nak masak, cari kayu api sendiri. Yang duk pikur kayu api 2 keramik itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kata di negeri akhirat esok mu juga akan dipikurkan kayu api daripada neraka Jahannam. Fi jidha hablum min masad. Dan juga di tekak dia ni ada kalung. Ada kalung yang paling mahal, yang ia tak jual. Ia akan taruhkan jual untuk nak ambil duit tu, bantukan kepada orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di negeri akhirat esok Tuhan kata dia juga akan ada kalung di tekak dia. Kalung itu daripada api neraka. Wala'iyyazubillah min zalik. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Surah ni memberi pengajaran kepada kita bahawasanya ketika surah ni turun, Abu Lahab sekali dengan isteri dia tu tak mati lagi. Tak mati lagi, tapi surah ni turun mari dah ayat kata celaka kalah mu dengan isterimu. Makna gapo? Maknanya kalaulah Abu Lahab dengan isteri ni nak royak kata Quran ni bohong, Quran ni bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Quran ni daripada Muhammad. Muhammad nak marah kepada aku, maka Muhammad tulislah Quran ni. Boleh juga ia nak buat dengan memasukkan agama Islam. Bila dia memelukkan agama Islam, dia masukkan agama Islam, maka surah ni adalah surah yang bohong. Surah bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab ketika tu dia tak mati lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahuikan. Allah tahu kata hati dua orang ni tak akan masuk Islam. Maka Allah beranikan turunkan ayat ni ketika dia hidup lagi, kata tabbat yada abi lahab wa tab. Ini satu bukti, satu laksan untuk nak rayak kepada kita bahawasanya Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran ini adalah qadamrat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jaminkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya agama yang kamu pegang sekarang ni ialah agama yang benar, agama yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, satu hari Nabi SAW dia duduk menangis, duduk teriak, baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu hari Nabi duduk teriak. Bila sahabat nampak Nabi duduk teriak tu, sahabat kita tanya Nabi, ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah? Dengan sebab apakah kamu boleh teriak? Dengan sebab apakah kamu duduk menangis ni ya Rasulullah? Maka Nabi jawab kata, aku telah duduk ingatkan kepada orang yang aku kasih, kekasihku. Istaqaqtu li ashabi, li ahbabi. Aku duk ingatkan kepada orang yang aku kasih. Maka sahabat tanya kata, tidakkah buat aku ni orang yang kamu kasih? Buat sahabat yang depan kamu ni bukan orang yang kamu kasih kau? Maka Nabi jawab kata, tidak, bal
antum ashabi, kamu tu sahabatku. Tapi orang yang aku kasih ialah orang yang yu'minuna bi walam yarawni. Orang yang datang min ba'di, datang yang lepas aku mati. Lepas aku mati dah dia berimankan kepada aku walaupun mereka itu tak pernah tengok aku. Dengar suara mu tak biasa dengar. Rupa parah mu tak biasa tengok. Tapi mereka itu masih lagi berimankan kepada aku. Mereka inilah Nabi itu ingat tiap-tiap hari, iaitu puak kita lah ni. Puak kita tak biasa dengar suara Nabi. Tak biasa tengok rupa parah Nabi. Tapi sentiasa lagi berimankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, waktu tengok Nabi, dengar Nabi itu baca Quran, tapi tidak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fak kita tak biasa tengok, tak biasa dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ingatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada fak kita semua. Dengan sebab itulah siapa masa untuk nak kita balaskan budi Nabi dengan melaksanakan segala sunnah yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan satu hari insya-Allah kita akan bersamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ihdina واهد شبابنا إلى صراطك المستقيم ومنهاجك القويم. اللهم اجعلنا واجعل شبابنا تحت ظل يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا فليؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.